أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. Sidang penonton, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada petang ini marilah sama-sama kita lagi sekali merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinan dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala dapat lagi kita semua bersama-sama dalam silsilah kuliah online yang dianjurkan oleh Akademi Tarbawi, dan insya-Allah pada petang ini kita akan menyambung lagi kuliah kita dengan membaca kitab Al-Mustafadu min Qasasil Quran yang ditulis dan dikarang oleh Dr. Abdul Karim Zaidan. Alhamdulillah, sebelum ini kita telah pun mengetahui, kita telah pun mendengar penjelasan ataupun penceritaan kisah Nabi Ibrahim alaihi assalam. Dan pada petang ini kita akan menyambung lagi tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salam, sambungan daripada persoalan yang kita tinggalkan pada minggu lepas. Dan sebelum kita melihat kepada persoalan tersebut, marilah sama-sama kita mendengar sepotong ayat daripada surah Al-Mumtahanah. Daripada surah Al-Mumtahanah, yang mana surah ini ataupun di dalam surah Al-Mumtahanah ini pada ayat yang keempat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahawa pada Nabi Ibrahim alaihi salam itu ada uswatun hasanah, ada suri teladan, ada contoh yang perlu kita melihat kisah ini untuk kita mengambil ibrah dan pengajaran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم
وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. Surah Al-Mumtahanah ayat keempat. Artinya, sungguh telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kata Nabi Ibrahim kepada kaumnya, kami mengingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai atau sehingga kamu beriman kepada Allah sahaja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, sesungguhnya aku akan memohonkan ampunan bagimu, namun aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan Allah terhadapmu. Jadi seperti mana yang kita jelas, sepanjang hayat ayah Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ayahnya mendapat keampunan dan mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal dan hanya kepada Engkau kami bertaubat dan hanya kepada Engkau kami kembali. Jadi, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila mana kita membaca surah Al-Mumtahanah ini, bila kita membaca ayat yang keempat, di awal ayat yang keempat itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa pada Nabi Ibrahim itu ada suri teladan yang baik. Ada uswatun hasanah. Ada contoh yang terbaik pada Nabi Ibrahim dan pada orang-orang yang bersama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan Nabi Ibrahim alaihi assalam. Maka bila mana kita membaca ataupun kita mendengar kisah Nabi Ibrahim dalam Al-Quran, seperti mana yang kita lihat pada minggu lepas, yang mana kita berhenti pada bahagian Nabi Ibrahim alaihi salam memusnahkan dan menghancurkan berhala-berhala sembahan kaumnya. Dan pada minggu lepas juga kita telah pun meninggalkan satu persoalan yang insya-Allah kita nak sama-sama melihat ataupun menjawab persoalan tersebut, dan dengan jawapan itu insya-Allah akan memberikan kefahaman kepada kita bagaimana kita nak menjadikan Nabi Ibrahim alaihi salam ini sebagai uswatun hasanah, sebagai suri teladan yang mana kita boleh mengambil pengajaran untuk kita mempraktikkan dalam kehidupan seharian kita.
Lebih-lebih lagi dalam kehidupan kita sebagai para pendakwah, sebagai para da'i, sebagai para da'iyah yang mana setiap hari kita menggalas tugas yang besar, iaitu tugas untuk kita berdakwah, mengajak umat manusia ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam kisah Nabi Ibrahim ini ada banyak, kita kata part, ada banyak bahagian yang telah pun kita lihat, dan pada minggu lepas kita melihat bahagian yang mana Nabi Ibrahim alaihi salam memusnahkan dan menghancurkan patung-patung sembahan kaumnya dan meninggalkan satu patung yang besar yang tidak dimusnahkan. Jadi persoalan dalam isu ini, dalam perkara ini yang kita tinggalkan pada minggu lepas, apakah boleh bagi pendakwah Islam, apakah boleh bagi da'i Muslim untuk melakukan amalan yang mirip dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan membakar emosi musuh-musuh dakwah, agar musuh-musuh dakwah ini maknanya membakar emosi musuh-musuh dakwah, walaupun dengan tindakan kita itu akan mengundang resiko yang besar, sehingga mungkin kita ini akan mendapat ancaman, mungkin akan mendapat gangguan, mungkin akan dilakukan, dilukakan, mungkin akan mengganggu, kita kata, harta benda kita, mengganggu jiwa kita, mengganggu keluarga kita. Jadi persoalannya, bila mana pada Nabi Ibrahim ini ada uswatun hasanah, ada suri teladan, ada contoh, maka kita sebagai para da'i, sebagai para da'iyah, naklah berusaha untuk mengikuti suri teladan yang telah pun diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad dan kepada umatnya agar kita mencontohi. Jadi boleh tak kita ini sebagai para pendakwah untuk melakukan amalan mirip-mirip ataupun seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim yang boleh mengundang bahaya kepada kita? Seperti mana yang kita lihat yang telah pun diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Anbiya, bila mana Nabi Ibrahim memusnahkan dan menghancurkan patung-patung sembahan kaumnya, maka dia dibawa ke hadapan khalayak ramai dan dilemparkan oleh kaumnya ke dalam api. Jadi kita nampak perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu mengakibatkan baginda alaihi salam dihadapkan di khalayak ramai dan dilemparkan di dalam api, seperti mana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Anbiya. Jadi untuk menjawab persoalan di sini, persoalan ini, maka Dr. Abdul Karim Zaidan menjelaskan kepada kita 4 perkara yang kita nak kena sama-sama lihat dan kita nak kena sama-sama faham. Ada 4 perkara yang penting untuk kita menjawab persoalan ini. Boleh tak kita nak melakukan sesuatu tindakan mirip Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga diri kita ini diancam, sehingga diri kita ini diganggu, sehingga harta dan jiwa kita ini beresiko. Jadi boleh tak untuk menjawab persoalan ini? Di sana Dr. Abdul Karim Zaidan menjelaskan kepada kita ada 4 perkara yang kita akan tengok pada petang ini. Perkara yang pertama, al-wajhu al-awwal. Perkara yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala
menjelaskan kepada kita tentang apa yang telah pun dilakukan oleh Nabi Ibrahim, iaitu memusnahkan dan menghancurkan, kita kata berhala-berhala, min taksiril asnam wa tarakahu as-sanam al-kabir duna taksir, dan meninggalkan berhala yang besar tanpa memusnahkan dan menghancurkan satu berhala yang besar. Hakallahu lana duna inkar. Allah Subhanahu wa taala menceritakan hal ini kepada kita tanpa adanya pengingkaran. Tanpa adanya pengingkaran terhadap perbuatan yang telah pun dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu birraghbi mimma tarattab ala zalik min ilqa'i Ibrahim finnar. Yang mana perbuatan Nabi Ibrahim itu, walaupun perbuatan itu mengakibatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api, menyebabkan Nabi Ibrahim dengan memusnahkan dan menghancurkan, kita kata, berhala-berhala itu, akibatnya baginda alaihissalam dilemparkan dalam api. Jadi Allah Subhanahu wa taala cerita perkara ini kepada kita tanpa ada pengingkaran. Maknanya tanpa ada pengingkaran terhadap tindakan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi assalam. Maka fadalla dzalik ala masyru'iyyati ma fa'alahu Ibrahim. Maka tindakan Nabi Ibrahim alaihi salam ini sehingga mengakibatkan baginda dilempar dalam api neraka, dalam api bukanlah api neraka, afwan, dalam api, sehingga baginda alaihi salam dilemparkan di dalam api. Maka perbuatan ini ataupun tindakan ini menunjukkan satu pensyariatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadalla dzalik ala masyru'iyyati ma fa'alahu Ibrahim. Menunjukkan tindakan ataupun apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ini, ia merupakan syariat ataupun pensyariatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'anna al-qa'idah anna Allah ta'ala idza haka lana amran duna inkar dalla dzalik ala masyru'iyyati hadza al-amr. Kerana kaedah mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala apabila menceritakan kepada kita sesuatu perkara tanpa pengingkaran, maka ini menunjukkan perkara itu merupakan syariat, merupakan pensyariatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza ma hasala binisbati li taksiril asnam. Dan ini berlaku, dan pensyariatan ini berlaku bila mana kita mengetahui dan kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Anbiya, yang mana Nabi Ibrahim memusnahkan dan menghancurkan berhala-berhala sembahan kaumnya, sehingga mengakibatkan Nabi Ibrahim ini dicampakkan ataupun dilemparkan ke dalam api yang telah pun dinyalakan oleh kaumnya. Maka perkara yang pertama ataupun kesimpulan yang pertama ini dapat kita katakan, fayadkhul ma fa'alahu Ibrahim alaihi salam min taksiril asnam fi dairatil qudwatil hasanah. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam ini
dalam memusnahkan dan menghancurkan sembahan ataupun patung-patung sembahan kaumnya itu dalam lingkungan, kita kata dalam lingkungan kebaikan, dalam lingkungan qudwah hasanah, iaitu contoh yang baik dan menjadikannya sebagai teladan. Jadi ini perkara pertama untuk kita menjawab persoalan yang kita utarakan minggu lepas, dan kita ulang lagi sekali di awal tadi. Maka perkara yang pertama ini dapat kita simpulkan bahawa tindakan Nabi Ibrahim alaihissalam itu merupakan sebuah pensyariatan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan ia merupakan uswatun hasanah dalam dia diambil kira dalam lingkungan, kita kata contoh yang baik, dan menjadikannya sebagai teladan dalam kehidupan kita. Itu perkara yang pertama secara umumnya. Al-wajhu as-sani, dia tak boleh berhenti kepada jawapan yang pertama sahaja. Kita nak kena lihat sampai ke empat jawapan ini, barulah kita dapat gambaran yang jelas bagaimana kita nak menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai uswatun hasanah dalam perkara ini, dalam perkara yang kita sama-sama bincangkan pada petang ini. Al-wajhu al-thani, perkara yang kedua untuk menjawab persoalan yang kita utarakan, yang kita tinggalkan. Inna da'wata ila Allahi jihadun fi sabilih wal qa'imu biha mujahidun fi sabilillah wal mujahidu mu'arradun lil qatli awil jarh aw ayu adha. فإذا قام الداعي المسلم بشيء في سبيل دعوته وقد يترتب على فعله أذى له فهذا من قبيل ما يصيب المجاهد في ساحة القتال. Jadi perkara yang kedua, seperti mana yang kita semua sedia maklum, seperti mana yang semua para da'iyah sedia maklum, bahawa dakwah mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala ini merupakan jihadun fi sabilihi, merupakan salah satu daripada jenis-jenis jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila mana kita galas tugas dakwah ini, maka kita sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam pelbagai lapangan dakwah yang kita ceburi. Jadi kita nak kena rasa izzah bila mana Allah Subhanahu wa taala memilih kita menjadi pendakwah, memilih kita menjadi para da'i, memilih kita menjadi para da'iyah. Kita nak kena rasa izzah kerana kita sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan wal qa'imu biha, dan orang yang kita kata menggalas tugas dakwah ini, maka beliau adalah mujahid fi sabilillah. Beliau adalah seorang mujahid. Bermakna orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka bila mana kita ini sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka di sana
kita sedang mendedahkan diri kita. Kita sedang mendedahkan diri kita dengan pelbagai risiko yang kita akan temui, yang kita akan hadapi. Sama ada dengan ancaman untuk dibunuh, ataupun dengan ancaman untuk kita dilukakan, ataupun dengan perkara-perkara yang menyebabkan kita ini rasa sakit. Sama ada sakit dari segi fizikal ataupun sakit dari segi kita kata emosi dan pelbagai bentuk kesakitan yang akan ditimpakan kepada kita. Ini merupakan kita kata sunnatullah orang berdakwah. Ini merupakan sunnah medan dakwah. Maka kita akan menghadapi kita kata dugaan, menghadapi ujian, menghadapi cabaran. Ini telah pun ditunjukkan oleh para anbiya, oleh para rasul, oleh para salafus salih, oleh mereka-mereka yang telah pun dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok bagaimana perjuangan mereka, dakwah mereka ini, mereka mendedahkan diri mereka kepada pelbagai bentuk kita kata risiko yang sehingga membahayakan diri mereka, yang kita tengok sepanjang sejarah perjuangan menegakkan din Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka ini terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang kita kira sebagai syuhada, sebagai orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qama ad-da'i al-muslim bi syai'in fi sabili da'watihi. Jadi apabila seorang dai muslim melakukan sesuatu apa sahaja, sesuatu apa sahaja di jalan dakwahnya yang berisiko atas perbuatannya itu gangguan, maka ia tidak ubah seperti apa yang telah pun dilakukan oleh para mujahid di medan tempur. Jadi seperti mana kita kata yang dihadapi oleh para mujahid di medan tempur untuk di medan perang, yang mana mereka menghadapi kita kata jihad, memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, maka seperti itu juga para pendakwah akan menghadapinya walaupun tidak di medan perang. Dalam konteks kita pada hari ini bukan di medan perang, kita berhadapan dengan musuh, kita kata dengan jihad seperti mana yang dihadapi dalam sepanjang sejarah Islam, memerangi musuh secara sebenarnya. Tapi dalam konteks kita pada hari ini, dalam berdakwah, dalam kita berdakwah menggunakan sarana kita kata lisan kita ataupun menggunakan pena kita, dalam tulisan-tulisan kita, dalam ceramah-ceramah kita, dalam ajakan-ajakan kita, maka kita merasai perkara ini. Kita menghadapi tantangan, kita menghadapi kita kata halangan, dan kita mendengar kita kata kata-kata yang tidak enak didengar oleh orang-orang yang berada di sekeliling kita apabila kita berusaha untuk mengajak manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, ini merupakan sunnah dakwah, ini merupakan jalan para pendakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita insya-Allah berusaha sedaya mampu untuk kita menggalas tugas ini, dan kita kena ingat bahawa tugas yang kita pikul ini sama seperti mana tugas yang dipikul oleh para mujahid di medan tempur. Cuma dari segi ujian
ataupun halangan ataupun tantangannya itu berbezalah dengan kita yang berdakwah di medan kita. Itu perkara yang kedua untuk kita menjawab, kita kata, persoalan yang kita utarakan sebentar tadi. Perkara yang ketiga, al-wajhu as-salis. Al-wajhu as-salis. Jadi perkara yang ketiga ini yang boleh kita simpulkan daripada sebenarnya daripada kalam al-Imam Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, iaitu sahabat kepada Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Dia kata apa dalam perkataannya ataupun dalam kata-kata Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini, terjemahannya, tidak menjadi masalah, tidak mengapa wala ba'sa, tidak mengapa bila seseorang menghadapi kaum musyrikin seorang diri, walaupun kemungkinan besar ia terbunuh. Apabila dalam perkiraannya kemungkinan besar dia dapat mengakibatkan terbunuhnya musuh atau terluka atau kekalahan. Jadi saya ulang lagi sekali, tidak mengapa bila seseorang menghadapi kaum musyrikin. Seperti mana yang telah pun dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang diri. Tidak mengapa, kata Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, seorang diri, walaupun bila mana dia nak menghadapi itu kemungkinan besar dia akan terbunuh. Sekiranya dalam perkiraannya juga akan mengakibatkan, kita kata, musuh yang dia hadapi itu akan terbunuh ataupun akan terluka ataupun akan terkalah. Maknanya dia nak lawan, dia nak menghadapi musyrikin ini, dalam perkiraannya orang musyrikin ataupun kumpulan musyrikin itu kemungkinan akan terbunuh, kemungkinan akan terluka ataupun kemungkinan besar akan dikalahkan. Dia seorang-seorang saja, maka ini membolehkan dia untuk menghadapi walaupun dia seorang-seorang, tidak mengapa. Dengan perkiraan dia akan dapat mengalahkan kaum musyrikin, walaupun di sana juga ada risiko yang dia akan dikalahkan. Namun jika dalam perhitungannya kemungkinan besar tidak dapat mempengaruhi apa-apa, tidak dapat membunuh musuh atau tidak dapat melukai musuh ataupun tidak akan dapat mengalahkan musuh, bahkan dia yang akan terbunuh, ataupun dia itu akan terkalah, ataupun dia itu akan dilukakan, tapi musuh itu dalam perkiraannya tidak jadi apa-apa. Dalam keadaan begini, ini sebaliknya, kata Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, maka dalam keadaan sedemikian tidak dibolehkan baginya untuk berangkat seorang diri menghadapi musuh. Kalau dia punya perkiraannya, dia tidak akan dapat mengalahkan musuh, tidak akan dapat melukakan musuh,
tidak akan dapat memusnahkan musuhnya. Bahkan kemungkinan besar dia pula akan dapat dikalahkan ataupun akan terbunuh sebab dia pergi seorang-seorang. Maka dalam perkiraan ini tidak dibolehkan dia berangkat seorang diri. Tidak boleh dia berangkat seorang diri untuk memerangi musuhnya. Ini merupakan perkara yang ketiga. Jadi secara kesimpulan daripada poin yang ketiga ini, perkara yang ketiga ini dapat kita sama-sama simpulkan bahawa jawazu qiyam al-muslim bi'amal fihi maslahah muakkad atau rajihah hasba ghalib dhannihi wa in kana fi hadzal amal, walaupun dalam tindakan dia itu menyebabkan kematiannya ataupun dia akan menghadapi kesakitan. Jadi kesimpulannya dibolehkan bagi seorang muslim untuk melakukan suatu amal yang mengandung maslahah yang pasti. Maksudnya yang memberikan kemaslahatan dan kebaikan yang pasti. Disebut maslahah muakkadah. Yang pasti memberikan kemaslahatan kepadanya. Ataupun kemungkinan besar kita kata mendapat kebaikan kepadanya. Disebut sebagai ghalib dhannih. Maknanya sesuatu perkara yang mendatangkan kemaslahatan secara pasti menurut perkiraannya. Ataupun kemungkinan besar kebaikan itu akan berbalik kepada dirinya. Maka ia dibolehkan. Walaupun akan mengakibatkan dirinya itu dilukai, disakiti ataupun dia terbunuh. Dengan syarat perbuatan dan tindakannya itu memberikan maslahah dan kebaikan yang pasti untuk dirinya. Ini perkara yang ketiga yang dapat kita simpulkan daripada kalam ataupun kata-kata Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, iaitu kita murid kepada ataupun sahabat kepada Imam Abu Hanifah. Itu perkara yang ketiga. Dan perkara yang keempat ini juga boleh kita katakan sebagai kesimpulan kepada keseluruhan jawapan yang telah pun kita berikan sebentar tadi. Apa yang disebut oleh Dr. Abdul Karim Zaidan dalam perkara yang keempat ini ataupun al-wajhu ar-rabi' ini, ala an yakuna taqdir al-maslahah asy-syar'iyyah al-mutarattibah ala al-fi'l alladhi yaqumu bihi ad-da'i al-muslim atau al-mu'dha lahu an yakuna taqdir hadhihi al-maslahah bil mawazin asy-syar'iyyah wala syakka anna hadha at-taqdir min al-umur al-ijtihadiyah. Jadi perkara yang keempat ini dapat kita simpulkan yang menjadi kayu ukur dari semua hal, di atas yang kita sebut dalam perkara yang pertama tadi, yang kedua dan yang ketiga, yang menjadi kayu ukur dari semua hal di atas adalah neraca syariat, adalah timbangan syariat. Maknanya untuk nak melakukan apa-apa tindakan ataupun apa-apa amal daripada seorang
da'i ataupun seorang da'iyah itu dia mestilah jelas dari segi timbangan syariat. Dia mesti jelas dari segi kita kata apa yang digariskan oleh syariat Islam itu sendiri. Maknanya timbangannya timbangan syariat. Bukan kita kata timbangan keinginan ataupun dirinya semata-mata sahaja. Dan tidak diragukan lagi bahawa kayu ukur di sini termasuklah masalah ijtihad. Dalam nak melakukan apa-apa tindakan ini tentulah ia termasuk dalam perkara ijtihad. Perlu kepada study, perlu kepada kajian, perlu kepada analisa akan kita kata akibat dari segala tindakan ataupun tindak tanduk kita bila mana kita nak melaksanakan kerja-kerja dakwah ini ataupun apa juga tindakan kita dalam mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam perkara ijtihad. Akan tetapi insya-Allah dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan takwa seorang dai itu kepada Allah Subhanahu wa taala dan luasnya ilmu pengetahuan ataupun fiqh seorang dai muslim itu ataupun sesebuah organisasi Islam itu, maka kita kata tindakan yang akan dilakukan oleh seorang dai ataupun sesebuah organisasi Islam itu akan lebih dekat dengan kebenaran, akan lebih dekat dengan kebenaran. Walau bagaimanapun kayu ukurnya mestilah dilihat kita kata dari sudut kita kata syariat Islam, perlu melihat kepada kaedah-kaedah yang digariskan dalam fiqh Islam, perlu melihat kita kata kaedah-kaedah syar'iyah yang digariskan oleh para ulama kita dalam apa juga tindakan yang kita nak lakukan dalam kita nak melaksanakan kita kata tugas dakwah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian, itulah 4 perkara ataupun ada 4 wujuh yang dapat kita sama-sama huraikan pada petang ini untuk menjawab kepada persoalan apakah boleh bagi seorang dai muslim ataupun pendakwah muslim untuk melakukan amalan yang mirip dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, sehingga dalam perkara ini sehingga menyebabkan para pendakwah itu mendedahkan dirinya kepada gangguan-gangguan yang boleh mengganggu kita kata harta bendanya sehingga mengganggu jiwanya. Maka di sana kita telah pun menjelaskan ada 4 perkara yang kita simpulkan sebentar tadi. Mudah-mudahan dengan 4 perkara yang kita jelaskan sebentar tadi dapat memberikan pencerahan dan penjelasan kepada kita untuk kita menjadikan kita kata Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai suri teladan, sebagai contoh yang terbaik bila mana kita nak melaksanakan kita kata tugas dakwah yang sama-sama kita galas, yang telah pun sebenarnya tugas dakwah ini dipikulkan oleh Allah Subhanahu wa taala
kepada diri kita, kepada kita yang mengaku sebagai seorang Muslim, kepada kita yang mengaku sebagai seorang Muslimah, maka secara langsung kita sedang menggalas tugas yang mulia ini dan insya-Allah kita berusaha untuk melaksanakan tugas dakwah ini dengan kemampuan. Ini dia punya poinnya, dengan kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kalau kita tak mampu dengan banyak, maka dengan apa yang termampu untuk kita berikan kepada din Allah Subhanahu wa taala ini, kita berusaha semaksimal mungkin untuk kita menggalas tugas yang mulia ini, insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu pada petang ini, macam panjang sedikit pada petang ini. Yang mana yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah itu, yang tersalah itu daripada diri saya. Saya mohon maaf dengan hadirin hadirat sekalian kalau terdapat salah silap dalam kuliah kita petang ini, dan marilah sama-sama kita memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala di atas segala taksir yang kita lakukan selama ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keampunan kepada kita semua, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.